nak tanya. Ha. Saya SPM kan. Okey. Exam nanti dia ada masuk yang form 1, form 2, form 3 punya. Form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Semua sekali. Oh. Susah. Susah tu yang kena masuk U. Masuk U dia tak masuk banyak sangat. Kalau masuk U dia masuk satu bab je. Best pula belajar U. SPM yang susah. Dia kena semua sekali. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Bukan tingkatan 1. Daripada darjah 1. Nanti dia keluar darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua dia keluar sekali. Cikgu, kalau sejarah macam mana? Oh, sejarah? Sejarah tak payah. Itu benda yang dah lepas, biar je. Belajar matematik benda akan datang. Yang lepas nak kenang buat apa? Tak payah belajar dah yang tu. Kan sejarah dah. Okey. Oh, macam tu cikgu. Dah benda dah lepas dah. Buat apa nak ingat-ingat balik? Kita ingat masa depan kita. Yang nama bersejarah. Okey. Lepas tu tak lulus SPM, pandai muka. Wajib lulus pula tu sejarah dengan BM. Nasib baik tetap buat matematik, wajib lulus. Okey. Boleh kita mula. Ijazi, boleh? Boleh cikgu. Okey. Sedap speaker Ijazi. Kamu pakai speaker telefon ni ke pakai earphone? Earphone. Earphone mahal ke murah? RM12 cikgu. Okey. RM12 ni ada setengah orang kata mahal, ada setengah orang kata murah. Tengok pada pendapatan dia. Kalau kamu rasa murah ke mahal, Jazi? RM12? Guna duit saya mahal cikgu. Okey. Jawapan yang paling tepat. Kalau guna duit sendiri mahal. Kalau orang tolong belanja, Durka tolong belanja, murah je RM12. Belilah mahal sikit. Okey. Sebelum cikgu rasa cikgu cari balik, cikgu teringat. Yang ni ke cikgu bagi hari tu kan? Okey. Bukan cari balik. Cikgu nak mengajar baru cikgu teringat. Okey. Sebuah bekas mengenangi bola kuning, hijau, biru. Kan tak bincang lagi rasanya? Bincang ke belum ni? Belum lagi. Kan? Belum cikgu. Okey. Dah dapat jawapan tak? Kamu dah buat ke belum? Ke tak cuba langsung? Ini yang soalan SPM sekarang-sekarang ni lah. Okey, zaman-zaman sekarang soalan-soalan dia macam ni. Dia, cikgu rasa lah, dia tak keluar yang jenis-jenis senang-senang tu, tak ada. Ini nak buat formula ni. Ini nak buat formula lah ni. Sebuah bekas mengandungi bola kuning, hijau dan biru. Ini sebuah bilangan. Okey, cikgu nak tahu formula je. Buat satu kesimpulan umum secara induktif. Kesimpulan umum ni formula lah. Okey, sebab dia tak ada formula, kamu kena buat formula. Dah dapat tak? Siapa yang dapat? Ke tak buat? Tak buat, cikgu nak cuba buat. Cakap je. Buat ke tak? Tak Cikgu tahu ajar je. Cikgu ajar. Lah. Okeylah. Jangan jawab lah buat tak buat kan. Malu pula kawan bagi tahu. Okey. Cikgu tanya buat tak buat, kamu diam je tau. Kecuali kalau buat, cikgu saya buat je. Okey. Ni kamu tak buat, kamu diam. Nampak macam kamu buat. Okey. Cikgu cuba. Okey. Ataupun ada siapa nak bagi jawapan? Ada tak? Tak dapat cikgu. Tak dapat? Okey, tak tahu. Badan nisbah cikgu. Okey. Macam mana nak buat formula? Okey, jap. Cikgu baca tau. Soalan dia kata, sebuah bekas mengandungi beberapa bola kuning, hijau dan biru. Okey. Dia bila soalan macam ni tau. Bila soalan matematik, kalau panjang-panjang ni, ini bukan soalan matematik. Sebenarnya, soalan matematik dia nombor. Matematik ni dia memang nombor. Kalau macam ni kan, ini soalan BM ni. Sebuah bekas ni, kalau ayat panjang-panjang BM. Jadi, maksud cikgu, yang ada nombor, ada huruf-huruf ni, perkataan ni tukarkan kepada matematik. Matematik memang tak ada huruf-huruf perkataan semua tu. Okey? Jadi, BM tukar kepada matematik. Okey. Jadi tengok, sebuah bekas mengandungi bola kuning, hijau dan biru. Okey. Mana? Okey. Kuning, hijau dan biru. Jadi
lagi. Okey. Ya. Kalau kamu tengok soalan yang macam BM tu kan, ingat dalam kepala. Bukan matematik. Matematik tak macam tu. Bukanlah macam BM tu. Okey, kita tukarkan. Okey, dia kata kuning, hijau, biru. Okey, cikgu buat macam tu. Okey, lepas itu mana soalan dia? Okey. Nisbah bilangan bola kuning kepada bola hijau dan bola biru ialah 5 nisbah 4 nisbah 1. Okey, tengok. Tengok matematik dah jadi sikit dah. Tengok 5 nisbah 4 nisbah 1. Yang panjang-panjang tengok dah jadi macam tu. Tak jawab soalan lagi. Tak apa, sekarang kena dah tahu dah. 2 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 10 biji bola kuning dan 8 bola hijau perlu ditambah supaya nisbah yang sama. Okey. Jika 2 biji bola biru ditambah dalam bekas itu, kalau 2 biji bola biru ditambah dalam bekas itu, 2 biji bola biru, itu tempat biru, 10 biji bola kuning dan 8 biji bola hijau. 10 biji bola kuning dekat sini, 8 biji bola hijau dekat situ. Okey. Faham tak yang tu cikgu buat tu? Okey kan? Okey. Lepas itu. 3 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, 3 biji bola biru. Tengok, 3 biji dah. 3 biji bola biru. Agak-agak sini berapa? Kalau cikgu tak baca soalan tu boleh. Hijau berapa? Kuning ya. Kuning berapa dulu? Kalau bola biru 3, kuning berapa? 9. Sebab apa 9? Tambah 1 ke cikgu? Tambah 1. Hijau berapa? Kuning 11 cikgu. Hijau 9. Hijau 9. Okey. Salah tu. Cikgu rasa kuning ialah 15. Cikgu rasa. Okey. Hijau ialah... Cikgu tambah yang kat atas tu. Darab. Dia tak tambah, dia darab. Betul tak? 15, 12. Okey, betul kan? Tengok. Maka 15 biji bola kuning, 12 biji bola hijau perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Cikgu, kenapa darab cikgu? Okey. Dia kata mula-mula 1 bola biru, 4 hijau, 5 kuning. Lepas itu, kalau 2 biji bola biru, 1 nak dapat 2 macam mana? Kena darab 2. Kalau kamu tambah 1, 1 tambah 1 dekat sini, yang ni semua pun kena tambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5 kan? Tapi sini jawapan dia berapa? 8. Tak boleh lah tambah 1. Kalau tambah 1, semua pun tambah 1. Kalau darab 1, semua pun darab 1. Okey? Dia kena sama semua. Jadi 1 dengan 2, 1 darab 2. Tengok 4 kena darab 2 dapat 8, 5 darab 2 dapat 10. Tapi kalau sini 3, 1 darab 3 dapat 3, 4 darab 3, 12, 5 darab 3, 15. Katalah bola biru ni 4. Hijau berapa pula? Hijau berapa? Dapat jawapan tak? Bola biru 4, hijau? 16. 16. Dia darab 4 kan? Kalau kuning ialah 20. Dan seterusnya macam tu. Daripada yang asal dekat sini. Tengok, sama dah pattern ni. Macam dah cantik. Memang cantik. Bukan macam dah cantik. Cantik. Cuma nak buat formula tu apa dia? Sekejap. Cikgu baca soalan sekejap. Apa dia nak. Okey, soalan dia. Buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi jumlah bilangan bola kuning dan hijau yang perlu dimasukkan. Jumlah bilangan bola kuning dan bola hijau yang perlu dimasukkan apabila n biji guli biru dimasukkan ke dalam bekas supaya dapat mengenai nisbah yang sama. Okey. Apa nak buat ni? Supaya dia sama, ikut kalau biru tambah 1, yang lain pun tambah. Biru tambah 2 pun tambah. Okey, jadi cikgu buat kuning. Okey, sekejap. Okey, kuning. Okey, kuning cikgu buat. Macam mana? Okey, kuning.
yang mula-mula ialah 5 darab 1. Dapat 5. Tak nampak. Okey. Cikgu tengok kuning. Okey, ni sudah kuning. Nak buat formula ni. Okey. Lepas tu 5 darab 2 sama dengan 10. 5 darab 3 sama dengan 15. Okey, 5 darab 4. Dia tak bagi 4 tu. Tapi sebab kita buat, cikgu buat formula dia. 5 darab 4, 20. Kan? Okay. Setuju tak cikgu buat tu? Warna kuning tu. Boleh tak? Faham yang cikgu buat warna kuning? Faham cikgu. Okey. Lepas tu cikgu buat hijau. Cikgu, dia nak 3 rumus ke? Satu je. Nanti. Soalan dia tadi. Nanti cikgu baca balik. Okey. Lepas tu hijau. Okey, cikgu mula dengan yang pertama. 4 darab 1, 4. 4 darab 2 sama dengan 8. 4 darab 3 sama dengan 12. 4 darab 4 sama dengan 16. Okey. Soalan dia tadi. Okey, cikgu baca soalan dia tadi. Baca balik soalan dia. Dia bagi tahu. Buat satu kesimpulan. Jumlah bilangan bola kuning dan bola hijau yang perlu dimasukkan apabila n biji bola biru dimasukkan ke dalam bekas supaya dapat menginsbah yang sama. Jumlah bola kuning dan bola hijau. Okey. Kalau bola kuning, cikgu dapat formula. Okey. Formula bola kuning ialah, apa formula dia? Bola kuning dulu. Apa formula bola kuning? Cikgu ajar semalam. Semalam hari apa hari tu. Cara nak buat formula. Kita tak tengok jawapan ni. Okey, tutup jawapan. Apa formula dia nak buat? 5 darab N. 5 darab N. Pandai. Okey. Nombor yang sama salin balik. Yang 1, 2, 3, 4 ni N. Okey. 5 darab N. Okey. N sama 1, 2, 3 lah. Okey. Kalau hijau pula. 4 darab N juga. Okey. Jadi. Okey, faham tak yang tu? Faham lah kan? Okey, soalan dia kata hasil tambah jumlah. Dia bagi jumlah. Okey, jumlah. Buat satu kesimpulan bagi jumlah bilangan bola kuning dan bola hijau yang perlu dimasukkan. Jadi kalau jumlah itu ialah, kamu tengok saya buat jumlah. Jumlah ialah 5N tambah 4N. Bola hijau dengan bola kuning ialah 5N tambah 4N. Sama dengan 9N. Itu formula cikgu dapat. 9N. N sama dengan 1, 2, 3, dot, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu formula dia. 9N. Maksudnya kalau N tu sama dengan 1. Okey, kalau bola kuning sama dengan 1. Bola biru sama dengan 1. Okey. Yang ni, okey, formula dia 9N. Senang ingat. Okey, 9N. Okey, kamu tengok. Kalau biru sama dengan 1. Okey, jumlah hasil tambah dia. Kalau biru sama dengan 1. Okey, formula dia 9N. Hasil tambah 2 sama dengan 9. Betul tak? 5 tambah 4, 9. Betul kan? Okey, kalau biru sama dengan 2. Okey, 9, 2. Sama dengan 18. Betul tak? Hasil tambah dia 10 tambah 8. 18. Kalau N sama dengan 3. 9, 3. Sama dengan 27. Hasil tambah dia. Kuning dengan hijau. 27. Satu lagi. Last. Formula dia masih lagi 9N. N sama dengan 4. 9 darab 4 sama dengan 36. Hasil tambah dia ialah 36. Betul. Tajuk yang ni lah yang susah sikit. Formula tu. Nak ajar, cikgu boleh cakap macam tu lah. Dia atas kreatif kamu. Bila exam nanti macam mana? Kalau soalan bentuk yang ni. Selalu dia keluar bentuk yang ni. Selalu yang ni. Yang cikgu bulatkan. Yang ni. Tahun-tahun sebelum ni yang ni. Yang ni senang. Dah tahu dah macam mana nak buat formula. Kalau keluar yang ni, ikut
5N. Okey, ikut nombor yang sama macam kamu sebut tadi dah. Nombor yang sama tulis balik. N tu salin balik kelas 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dia bagi bentuk perkataan macam tadi dalam kepala kamu, ingat macam mana nak buatkan dia jadi N tu. Selagi tak jadi N, huruf N tak keluar, takkan dapat formula. Okey. Nanti saya mau ingat tengok balik macam mana nak buat tu. Okey, idea. Nanti soalan lain dia keluar macam lain pula. Kalau dia keluar macam ni balik, puas hatilah. Kalau dia keluar macam lain, ikut hari baik, bulan baik. Boleh jawab. Okey. Nak tanya cikgu? Tak tahu nak tanya apa kan? Ada nak tanya tak? Tak ada, nak pergi soalan lain lah. Okey, tak adalah tu. Okey, nanti kamu tengok video tu balik, tengok video. Kalau buat ayat Buat ayat? yang menggunakan Ayat macam mana? Bagi tahu cikgu. maka 5N biji bola kuning dan 4N biji bola hijau perlu dimasukkan jika N biji bola biru dimasukkan dalam bekas. Tak boleh. Oh, Tak diterima. Okey. Buat satu kesimpulan umum secara induktif ialah mesti formula. Yang kamu sebut itu BM. Okey. BM betul. Matematik tak betul. Matematik dia tak ada perkataan yang panjang-panjang tu. Okey. Kecuali kalau tanya berikan satu alasan kenapa 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang tu boleh kalau alasan tu. Okey. Tapi kebiasaannya ingat matematik ialah ayat matematik yang ada nombor pendek-pendek. Dia tak ada perkataan yang panjang-panjang macam ni. Yang kamu sebut itu betul. Cikgu faham. Tapi tak boleh terima. Kalau dapat pun markah kesian dapat satu markah kot. Yang ni berapa markah ni? C. Ya. C ni. Ni semua dah 5 markah. Yang ni saja pun ni 3 markah ni. Yang nombor 1 ni tak 3, 4 markah. Okey. Lagi? Ada soalan? Okey. Tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni senang je lah. Bila formula dah dapat, seterusnya hitung jumlah bilangan bola yang perlu dimasukkan jika 9 biji bola biru dimasukkan ke dalam bekas yang sama. Okey, berapa? Hitung jumlah bilangan bola. Jangan salah baca. Berapa? Formula dah ada 9N. Okey. Siapa dapat jawapan? Ini 1 markah, 2 markah je ni. 2 markah ni. Okey. Cikgu. Yang dikata itu jumlah bilangan bola tu dia nak kuning, hijau dengan tu kan? Oh. Jumlah bilangan bola yang perlu dimasukkan jika 9 biji bola biru dimasukkan. Jumlah bilangan bola tu semua sekali dalam bekas tu ada berapa? Kalau 9 biji bola biru. Okey. Kalau 9 biji bola biru, kuning dengan hijau, berapa? Kuning hijau kekal aja. Berapa? Formula. Kena guna formula. Kamu dengarlah mesej cikgu. Kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan ini MKN. Rajin betul dan tahu. Cikgu tak kawan dengan dia pun. Macam mana nak block mesej MKN ni? Kamu ni pandai-pandai semua. Boleh bagi cadangan kat cikgu. Cikgu tak nak kawan dengan dia. Dia kata dia hantar mesej tengah-tengah malam boleh hantar. Kamu ada dapat mesej MKN? dapat cikgu. Ada je. Kamu kawan dengan dia juga? Tak. Lepas tu nak block macam mana? Tak boleh block. Tak tahu cikgu. Saya selalu pure je. Nanti kalau kamu ada idea block tu bagi tahu cikgu. Cikgu dah tak nak kawan dengan dia dah. Okey. Berapa jumlah bilangan? Okey. Jadi jumlah bilangan. Okey, 9N. Okey, dia kata bola biru ialah berapa tadi ya? Bola biru 9 biji. Okey. Biru sama dengan 9. Jadi kalau kuning campur hijau,
Okey. Kuning tambah hijau, bukan campur. Okey. Kadang-kadang campur. Zaman cikgu sekolah dulu sebut campur. Okey. Mak kamu dulu pun mesti kata campur juga. Ke mak kamu muda-muda lagi tak tahulah. Mak kamu kahwin umur 12 tahun. Okey, muda lagi lah. Okey, kuning campur hijau. Jadi kalau kuning campur hijau, formula 9N. 9N sama dengan 9 darab 9, 81. Jadi jumlah ialah sama dengan 81 tambah 9. Jadi jumlah dalam bekas tu ialah 90 biji. Guli ya. Yang tu guli ya. Okey. Okey tak? Okey je lah. Okey. Boleh dah tu. Boleh cikgu pergi tengok kalau ada soalan lagi? Ke kamu nak tengah nengok-nengok lagi? Okey? Kamu ni tak jawab suspend cikgu. Cikgu blur sikit Blur sikit. Tak apa. Blur sikit tak apa. Maksudnya clear banyak. Itu kamu tak HD lagi tu. Tak apa. Cukup 3 tahun nanti kamu HD lah. Cukup tahun depan okey lah tu. Okey. Soalan ni tak apalah. Dapat berkenalan dulu dengan soalan bentuk macam ni. Okey. Nanti kalau ada lagi cikgu bagi. Tak tahu tengok soalan lepas ni ada lagi tak? Okey, jom. Teruskan. Okey. Ada lagi. Ada lagi. Okey. Rehat dulu. Satu markah ni rehat sikit. Tentukan sama ada hujah yang berikut kuat atau lemah. Barulah ni cikgu pun baru nak tengok. Kuat atau lemah hujah tu. Okey. Premis 1. 3 ialah faktor bagi 30. Kamu baca tengok. Lemah ke tak lemah? Okey. Lemah ke tak lemah? Tak lemah. Tak lemah. Dia tanya hujah kuat. Hujah kuat asal lemah ni maksudnya kalau rasa-rasa cikgu yang faham lah. Kalau kuat tu hujah dia macam confident. Confident. Faktor tu semua tepat. Itu ialah hujah yang kuat. Kalau hujah yang lemah ni ada setengah dia betul, ada setengah dia salah. Itu hujah yang lemah. Hujah yang kuat tu semua pernyataan, semua premis dia tu betul. Premis 1 betul, 2 betul, kesimpulan betul. Okey, itu ialah hujah yang kuat. Tepat semua. Kalau hujah yang lemah tu kita boleh pertikaikan lagi. Mungkin betul, mungkin salah. Hujah palsu tu terus salah lah. Okey. Cepat, apa jawapan dia? Cikgu. Ya. Saya rasa lemah. Sebab? Jangan nak tahu sebab. Sebab apa lemah? Sebab bukan semua faktornya adalah nombor ganjil. Okey, cikgu pernah. Untuk nombor 2 tu nombor genap. Okey. Macam tak logik. Okey. Cerita dia macam betul. Okey, tengok sekejap. Kita tengok premis 1. 3 ialah faktor bagi 30. Betul ke salah? Betul. Lepas itu, 5 ialah faktor bagi 30. Betul ke salah? Betul. Ni betul. Ni betul. Yang ni atas ni pun betul. 3 faktor bagi 30. Lepas tu kesimpulan dia. Semua faktor 30 ialah nombor ganjil. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab bukan semua faktor 30 nombor ganjil. Okey, kalau dia ambil dekat sini, okey, yang ni ialah 3 dengan 5 betul lah nombor ganjil. Dia kira yang 3 dengan 5 nombor ganjil. Tapi sebenarnya bukan semua. Dia tak boleh tulis semua. Yang ni bukan jawapan dia. Okey, kalau berdasarkan premis 1, premis 2, apa jawapan dia? 5 dan 3 ialah faktor bagi 30. Okey, itu jawapan yang tepat. 5 dan 3 ialah faktor bagi 30. Okey. Jawapan yang paling cantik sekali ialah 3 dan 5 faktor bagi 30. Sebab dia ikut susunan. Dia pakai makeup cantik lah. Tapi jawapan Hijazi pun betul. Markah sama macam cikgu. Cuma cikgu nampak lebih handsome. Okey.
Sebab cikgu kata 3 dan 5. Ijazi tu betul. Tapi macam handsome, tak handsome sangat lah. Handsome sikit je. Okey. Jadi, bukan semua faktor 30 nombor ganjil. Okey. Yang dia ingat, 3 nombor ganjil, 5 nombor ganjil, dia tulis semua. Okey. Sebenarnya bukan semua. Kalau jawapan yang betul ialah 3 dan 5 ialah faktor bagi 30. Okey. Faham? Okey. Implikasi. Okey, implikasi. Hari tu pun belajar implikasi dah. Terus jawab. 2 markah. Implikasi ni cikgu suka sebab senang. Senang sangat. Implikasi lah yang paling senang dalam tajuk ni. Kalau kamu salah juga, tak tahulah. Paling senang sekali ialah implikasi. Ijazi suka lah tu. Ijazi lah jawab. Itu favourite kamu tu. Ijazi apa jawapannya? Bagi kawan-kawan dengar. Jika sin theta sama dengan 1, maka theta sama dengan 90 darjah. Okey, satu lagi. Jika theta sama dengan 90 darjah, maka sin theta sama dengan 1. Okey. Jawapan yang tepat. 2 markah. Percuma. Tak kisahlah kamu faham ke tak faham ni. Okey. Sepatutnya kalau faham lebih cantik lah. Okey ni. Okey. Kamu tak faham, tak apalah. Kalau faham lebih cantik. Okey. Tak faham pun. Okey, yang ni. Kalau dia kata implikasi. Ni. Dia sebut implikasi ni. Ingat dalam kepala ni. Implikasi ialah jika maka. Salin je. Jika sin theta ialah 1, maka theta sama dengan 90 darjah. Jika sin theta, ulang balik. Jika theta 90 darjah, maka sin theta ialah sama dengan 1. Okey? Dia bukan buat ayat BM macam cikgu tahu. Salin sebiji macam ni. Jika theta sama dengan 90 darjah, maka sin theta ialah 1. Okey? Salin sebiji macam dia tulis. Jangan buat perkataan baru. Itu yang penting tu. Lupa bagi tahu. Jangan buat perkataan baru. Guna yang dia punya. Baca tak faham. Tak apa. Janji buat yang dia punya. Boleh? Okey. Next. Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut. Kesimpulan. Okey, cepat. Ini Aisyah setera. Nazifah dia dan dia aja dia belajar. Apa kesimpulan? Fikir dulu. N bukan sama dengan 3. Okey, betul. Itu aja. Kalau dia tak sama, tengok jika N sama 3, maka 12 bagi N sama 4. 12 bagi N tak sama dengan 4. Okey, kesimpulan je, N tak sama dengan 3. Tapi jangan tulis tau. Jangan tulis perkataan tu. Dia kena, lah cikgu tak ada dekat sini, cikgu tak boleh nak tulis. Okey, dia jangan tulis. Okey, dia cikgu boleh tulis dekat sini. Okey, kena tulis N, dekat sini cikgu tulis N sama dengan 3. Okey. Jangan tulis N bukan 3. Jangan tulis ayat BM. Kalau tulis ayat BM, betul ke salah? Bergantung kepada skema. Kalau skema kata salah, salah lah. Skema dia bagi jawapan yang ni. Okey, kalau skema bagi jawapan ni, kamu tulis N bukan 3. Okey, betul juga maksud dia kan. N bukan 3, maksud yang sama ni. N bukan 3, ni 3. Okey, tapi yang ni, kalau skema tak diterima, tak dapat markah. Tapi biasanya skema ambil yang ni. Jadi, jawapan dia tepat yang ni. Okey. Okey? Boleh. Yang macam mana kamu belajar PDPR dekat rumah ni? Sambil baring, sambil duduk lenguh pinggang pula. Okey. Okey, kamu tengok pula ni. Buat satu game secara didaksi. Okey. Ni didaksi. Deduksi, sorry. Okey. Deduksi ni. Impulan secara deduksi. Kadang-kadang tak ingat induksi deduksi ni. Okey, yang atas tadi induksi. Okey, induksi buat apa ni? Okey, jadi cuma bila cikgu tengok, kamu tengok. Apa dia deduksi ni? Laju bersamaan jarak dibahagi dengan masa. Okey, dia tulis dalam BM. Gatal pula dia tulis dalam BM ni. Okey, laju bersamaan dengan masa. Kereta api bergerak 60 km dalam 2 jam. Okey, apa dia? Apa jawapan dia? Kalau dia buat dalam BM, jawapan pun dalam BM.
Apa dia kesimpulan didaksi? Dia nak laju kereta ke cikgu? Kamu rasa apa ni yang tinggal dekat situ? Nak jawab dalam BM juga. Tadi belajar matematik. Dia suruh jawab BM pula. Didaksi ni ialah, okey. Ada formula dah dekat sini. Dia dah bagi kan? Okey. Betul tak ni laju jarak masa kan? Formula dia dah bagi. Didaksi ialah dia bagi formula, kamu selesaikan. Kalau induksi dia bagi perkataan, kamu buat formula. Okey. Yang ni pula dia bagi formula, kamu selesaikan. Okey, apa jawapannya? Nak tahu jawapan kamu, jawab apa? Kereta api bergerak dengan laju 80 km per jam pada jarak 160 km dalam 2 jam. Oh, betul? Betul cikgu? Betul. Dia jadi berlebih-lebih pula tu. Tamak pula jawapan tu. Okey? Panjang sangat tu. Betul lah. Okey. Pendekkan sikit jawapan tu. Betul tu. Tapi pendekkan sikit. Kamu tamak sangat, sapu bersih semua sekali tu. Jawapan yang betul ialah, betul juga tadi tapi panjang. Laju kereta api ialah 80 km per jam. Habislah. Itu je lah. Betul? Setuju dengan cikgu? Tak setuju pun kena setujulah. Okey, jawapan dia kalau betul dia punya itu ialah didaksi ialah laju kereta api. Sama dengan apa? Mana boleh laju kereta api? Sama dengan apa? Ialah, tak boleh sama dengan lah. Ialah 80 km. Okey, dia jawapan dia. Laju jarak bagi masa. Cikgu, kalau tulis sama dengan salah cikgu? Boleh. Sebab dia ni dalam BM, boleh tulis sama dengan. Laju kereta api sama dengan 80 km per jam. Soalan bagus lah tu. Boleh tulis sama dengan. Tapi sama dengan untuk cikgu macam tak cantik. Okey. Cikgu tulis iyalah. Nak menunjukkan cikgu ni terus sikit lah. Daripada sama dengan cikgu tulis iyalah. Oh, nampak cerdik. Tapi markah sama je. Okey. Jadi kamu tak payah tulis iyalah. Tulis laju kereta api sama dengan 80 km per jam. Betul. Okey. Satu lagi. Dah ada idea dah. Nombor 2. Semua satu markah je. Okey. Nombor 2 dulu. Semua sisi 4 punya hasil tambah sudut pedalaman 360. Okey. ABCD ialah sebuah sisi 4. Okey. Apa jawapan? Sisi 4 tak. Hasil tambah bagi sisi 4 ABCD ialah bukan. Hasil tambah sudut pedalaman bagi sisi 4 ABCD ialah 360 darjah. Okey, betul. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Okey, boleh. Jawapan kamu macam-macam nanti cikgu terima. Okey, sebab dia bagi tahu semua sisi 4 hasil pedalaman 360 darjah, ABCD buat segi 4. Jadi jawab tak apa, buat perkataan macam mana pun cikgu terima asalkan betul lah. Jadi jawapan dia macam tadi betul lah tu. Jadi ABCD mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah. Okey. Cikgu sambung ni balik je. ABCD mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah. Okey. 1 markah. Okey. Cikgu tak tulis jawapan lah. Cikgu dah sebut dah tadi. Okey. Nombor 3. Okey. Isi padu bagi sebuah kubus dengan panjang tepi X cm ialah X kuasa 3. Panjang tepi kubus P ialah 6 cm. Okey. Dapat idea lah. Bagus juga soalan ni. Dapat idea lah. Induksi tu macam mana, didaksi macam mana. Didaksi ni senang. Induksi yang susah. Yang formula itu susah. Yang ini Kubus jawab. kubus P dengan panjang tepi 6 cm ialah 6 kuasa 3 cm berpadu.
Tak berapa tepat. Kamu tengok nombor 1 dia ada jawapan. Nombor 2 cara tak tulis. Okey, yang nombor ni pun sama juga. ABCD mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 306 darjah. Dia mesti ada jawapan. Kalau yang ni pun mesti ada jawapan. Kalau didaksi ni mesti ada jawapan. Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Cikgu jawab nanti kamu dah tahu dah. Oh, okey, kamu terus faham. Oh, rupa-rupanya yang ni aja. Sebelum cikgu jawab. Cepat. X tu sama dengan 6. Okey. Saya rasa 6 tu kena kuasa 3. Okey. So, jawapan terakhir. Dapat 216. So, jawapan terakhir. 6 kuasa 3 sama dengan 216. Okey. Jawapan dia macam ni. Okey, kamu tengok jawapan dia. Okey, cikgu tulis jawapan ni. Yang ni pun cikgu tulis juga. Okey, cikgu nak bagi kamu nampak macam mana nak jawab yang ni. Kelas stem 1. Oh, nanti dapat. Oh, cikgu pada saja macam ni aja. Tengok. ABCD mempunyai. Okey, ABCD mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 ada darjah tau dekat situ tau. Okey. Sebab cikgu tak ada ikon dia punya ikon darjah tu cikgu tak ada. Okey. 360 darjah. Okey, yang ni pula jawapan dia kalau ringkasnya ialah berapa tadi? Berapa kamu masuk? 216. Tadi kan? 6 kuasa 3. Saja isi padu kubus P. Okey. Ialah 216 cm. Kuasa 3. Okey, kuasa 3 tu cikgu tak ada. Itulah jawapan dia. Oh, macam tu je cikgu. Ya, macam tu je. Okey, faham? Dia tak nak jalan kerja pun. Tapi kalau kamu tulis jalan kerja pun tak apa. Tapi last kali mesti tulis jawapan dia. Isi padu kubus P ialah 216 cm padu. Ada soalan? Oh, ke line dah habis dah. Cepat. Okey tak? Soalan lain macam ni. Pasal apa? Soalan lain macam tu. Dia macam clue dia macam tak kena. Ha? Dia punya clue dia macam tak kena sikit. Okey, yang ni okey, tengok yang ni dia bagi formula. Isi padu ialah X kuasa 3. Okey. Kalau cikgu tulis ayat matematik, isi padu ialah X kuasa 3. Jadi cikgu tak ada kuasa 3 lah, cikgu sebut je tau. Daripada sini cikgu transfer ke matematik. Okey. Isi padu ialah X kuasa 3. Panjang tepi ialah 6 cm. Jadi jawapan dia isi padu kubus ialah 216. Tengok dekat sini. Laju sama dengan, okey, kalau dalam matematik, okey, laju sama dengan jarak, okey, bagi masa. Matematik. Okey. Kereta bergerak 160 km dalam 2 jam. So laju ialah laju sama dengan 180 per 2. Okey. Itulah dia bagi tahu tu. Okey, dan kesimpulan dia ialah laju kereta ialah 80 km per jam. Semua pun sama. Cara yang sama semua. C4 hasil tambah sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman 360 darjah. Okey, N tolak 2 darab 180. Formula yang kita belajar dulu. N tolak 2. Okey, darab 180. Sudut pedalaman. Jadi ABCD bawah segi 4. Jadi jawapan dia terus jawab. ABCD ialah 360 darjah. Yang soalan nombor 3. Formula ialah volume. Volume isi padu ialah X kuasa 3. Panjang, darat lebar, darat tinggi. Sebuah kubus panjang tepi ialah X. X kubus mempunyai semua sisi yang sama panjang. Jadi X kuasa 3. Jadi panjang tepi
ialah 6 cm. Jawapan dia ialah isi padu kubus sama dengan 216 cm. Okey. Okey. Lain macam pun tak apalah. Okey. Rasa macam senang pula yang ni. Okey, rasa macam tak faham lagi. Tak. Faham cikgu. Okey. Nanti ingatlah. Kalau dia nak sini, Cikgu Farid kata dia nak sini, dia nak jawapan. Okey, fikir jawapan. Kalau induksi, tapi cikgu tak suruh kamu hafal pun induksi ni apa. Okey, cikgu kata kalau dalam matematik soalan ni lah tajuk ni, kalau dia tulis dalam perkataan, kamu tuliskan jawapan dia. Ni semua jawapan. Satu lagi ialah buat formula. Yang buat formula tu yang lebih susah. Yang ni kalau keluar yang ni patutnya fikir dalam kepala ni senang je. Dia tak susah. Dia nak jawapan. Okey. Ada lagi tak? Okey. Ada lagi. Sempat lagi lah. Okey. Tulis songsangan bagi implikasi dan tentukan nilai kebenarannya. Okey, songsangan. Lain sikit. Songsang. Jika 5 ialah faktor bagi 8, maka 8 dia boleh bagi tepat dengan 5. Songsang dia. Jika 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Cantik. Okey, cikgu salin balik. Okey, betul-betul. Jawapan yang tepat tu. Dapat markah dah tu. Okey, ke 5. Okey, ialah jadi tulis bukan. Terbalikkan, songsang tu terbalikkan. Okey. Lain dengan kita belajar kontrapositif semua tu. Dia terbalik tapi dia tukar tempat. Songsang dia tempat yang sama. Jika 5 bukan faktor. Bagi 5 8. Okey. Maka 8 tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dibahagi tepat dengan 5. Okey, itu kita dapat dah songsangan dia. Tapi ada lagi, tentukan nilai kebenarannya. Okey, apa nilai kebenarannya? Benar ke palsu? Yang ni pula yang kita jawab ni. Jika 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tak boleh bagi tepat dengan 5. Benar. Okey, benar. Bukan palsu tu, betul lah tu. Okey. Sebab 5 bukan, kalau 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tak boleh tepat dengan 5. Tak boleh. Dia kalau faktor aja boleh dibagi tepat. Okey, jawapan dia benar. Okey, B. Gabungkan dua pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan yang benar. Okey, gabungkan. Macam mana nak gabungkan? Pernyataan 1, negatif 5 kuasa 3, 125. Pernyataan 2, negatif 6 kuasa 2 sama dengan 36. Macam mana nak gabungkan? Supaya dia menjadi benar. Cikgu tak cakap lagi. Jawapan dia. Siapa nak cuba? Ke memang... Cikgu, pernyataan yang pertama tu salah cikgu. Okey, betul lah. Dia suruh gabung supaya dia menjadi benar. Nanti cikgu jawab, nanti kamu kata, Allah. Yang tu cikgu, saya tak tahu kata yang tu boleh jawab. Macam mana nak gabungkan? Cikgu ni kena pakai N. Apa dia? Ni ada kena pakai N. Tak boleh. Tak ada. Kalau tak tahu, cikgu bagi jawapan. Senang sebut tak tahu lah cikgu. Boring lah tajuk ni. Test pula. Nak test. Soma. Apa jawapan Soma? Soma ada tak? Cikgu tak tengok pun. Soma yang paling pandai. Menjadi bahan bualan di sekolah-sekolah. Soma ada tak? Ada cikgu. Okey, apa jawapan dia? Dia saja je cikgu nak tahu. Gabungkan. Tak tahu. Gabungkan supaya dia menjadi benar. Okey. Ijazi, apa jawapan? Tak tahu juga. Tak tahu juga.
Okey. Jawapan dia. Jeng, jeng, jeng. Oh. Atau je lah. Negatif 5 kuasa 3 sama dengan 125 atau negatif 6 kuasa 2 sama dengan 36. Faham? Faham cikgu? Betul tak cikgu sebut tu? Kalau cikgu tulis dan, kalau cikgu tulis dan, Salah. salah. Sebab apa salah? Palsu. Kalau dan, Sebab kena dua pernyataan, dua pernyataan. okey, kalau dan dua-dua pernyataan kena betul. Cikgu gabungkan, cara nak gabungkan guna atau. Negatif 5 kuasa sama dengan 125 atau negatif 6 kuasa 2 sama dengan 36. Atas salah, bawah betul. Okey, bawah betul tak apa. Sebab satu betul dikira betul. Okeylah. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Ke kamu tak puas hati? Apa bodohnya soalan ni? Boring betul lah tajuk ni. Okey. Puas hati? Okey. Puas hati. Best. Dia macam mengajar kamu lah. Dia macam kamu ajar yang budak-budak 5 tahun eja bola. B-O-B-O-A-L bola. Kamu mesti kata, bodoh betul anak siapa ni. Macam tu lah. Tapi kamu tak bodoh sebenarnya. Kamu memang pandai cuma tak ingat. Okey. Tak tahu pun yang ni ialah atau. Dia part stem 1 memang kalau ikut tahun ni, kalau banding dengan tahun lepas, yang cikgu ajar 5, dulu 5 sains 1. Dia stem tahun kamu aja. Okey. 5 stem 1 tahun ni pandai. Pandai juga. Kamu ni antara yang pandai lah. Best yang cikgu rasa, kamu pandai. Okey. Yang ni tak susah ni. Okey. Kelas kamu pandai, tak tahu berapa orang A dapat nanti kita ikut tengok. Okey, C. Okey, apa jawapan dia? Lengkapkan. Lengkapkan berikut. Semua sebilangan supaya menjadi satu pernyataan benar. Okey, nak bagi benar. Kuasa 2 bagi negatif, nombor negatif positif. Ni apa dia? Semua ke sebilangan? Semua. Semua kuasa 2 nombor negatif mesti positif. Okey, semua. Nombor negatif kalau kuasa 2 jawapan dia ialah positif. Semua, ada sebilangan. Okey. Yang ni pula nombor perdana, nombor ganjil. Itu dah jawab dah. Aisyah lah jawab. Apa dia? Cikgu tak ingat yang mana, tapi cikgu tahu Aisyah jawab. Ni apa dia? Semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebab 2 tu nombor ganjil. Okey, betul. Sedangkan nombor perdana adalah nombor ganjil. Nombor 2 tu nombor perdana. Nombor 2 perdana. Nombor 2 nombor genap. Okey. Nombor 2 ialah nombor genap. Jadi sebilangan sahaja nombor perdana ialah nombor ganjil. Okey. Dan yang nombor 3. Semua ke sebilangan? Semua pecahan tak wajar lebih daripada 1. Sebilangan pecahan tak wajar lebih daripada 1. Jawapan dia apa? Mula dengan huruf S. Jawapan dia. Yang kedua ialah E. Okey. Sambil cikgu jawab telefon, kamu fikir sekejap. Okey. Hello. Assalamualaikum. $26 boleh? Ambil 2. Ambil 2. Ambil 2. Okey. Salam. Okey, apa? Semua ke sebilangan? Semua pecahan tak wajar lebih daripada 1. Ya, semua. Semua pecahan tak wajar tu yang macam pecahan tak wajar tu ialah 5/4, 6/5, itu pecahan tak wajar. Okey. Dah dapat 3 markah. Ada lagi tak? Ada D. Okey, ni. Apa dia jawapan?
Diberi bahawa jumlah sebuah polingon dengan NCC ialah N darab tolak 2 darab 180. Beri satu tentang jumlah dalam sebuah heptagon. Kalau dia bagi formula, tadi kebetulan dah ada dah. Kamu kena buat jawapan. Jadi apa dia jawapan dia? 9 tolak 2 darab 180. Jawapan? Dia mesti jawapan. Yang berapa? 9 ke? Okey. Sekejap, cikgu tinggal kat kamu. Jawapan dia apa? Kalau yang ni mesti jawapan. Ni dia bagi formula mesti ada jawapan. Okey, cepat. 900. Okey, jawapan dia 900. Heptagon ada berapa sisi? Heptagon berapa? 7. 7. Okey. So, jawapan dia kalau kamu nak buat, okey. 7 darab 2. 7 darab 2 pula. Okey, katalah dia buat jalan kedua. 7 tolak 2. Lepas itu, darab 180. Sama dengan berapa tadi? 900. Jawapan dia. Kalau kesimpulan dia tu dia bagi formula, kamu salin balik. Macam itu pun boleh. Janji ada jawapan. Kalau macam yang ni, okey, cikgu naik atas sekejap. Okey, yang ni. Okey, tengok. Laju kamu nak buat jalan kerja pun boleh. Laju 180 bahagi 2 dan jawapan mesti ada 80. Tulis laju kereta api ialah 80. Sebab apa cikgu tulis ni? Sebab semua dia tulis dalam BM, cikgu tulis dalam BM. Yang ni dia tak tulis dalam BM. Okey. Beri satu jumlah sudut pedalaman sebuah heptagon. Ataupun kamu nak tulis jumlah sudut pedalaman sebuah heptagon ialah 7 darab 2, 7 tolak 2 darab 180 sama dengan 900 pun boleh. Okey. Ada lagi tak soalan ni? Okey, faham tak dulu? Okeylah. Oh, dah habis dah. Okey, dah. Habis. Dah masuk operasi set. Okey, macam mana? Okey tak? Bolehlah. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, tak ada siapa pun dah bertanya, cikgu berhenti